Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, isu pembelian ventilator Kementerian Kesihatan Malaysia semakin hangat diperkatakan. Dan saya sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa mahu menyatakan bahawa saya bersetuju sekiranya ketirisan, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan kewangan termasuklah pembelian ataupun pembaziran wang kerajaan yang tidak sepatutnya berlaku dihentikan. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan pembelian ventilator yang merugikan kerajaan kerana rosak, tidak dapat digunakan dengan baik, dan sehingga kerajaan rugi sebanyak 13 juta ringgit Malaysia. Dan terbaru ini ada soalan ditanya, isu ventilator KKM, mana suara pemimpin politik terutamanya Perikatan Nasional? Mengapa mereka tidak mempersoalkan perkara ini di Parlimen? Mengapa mereka tidak berani pula untuk mempersoalkan Kerajaan Perikatan Nasional yang memang telah bertanggungjawab sepenuhnya di dalam pembelian merugikan kerajaan sehingga rugi 13 juta ini? Kenapa mereka berdiam diri? Mana suara pemimpin Perikatan Nasional? Adakah mereka takut akan terbongkar dalang kepada kerugian negara sebanyak 13 juta ringgit ini? Ataupun adakah mereka sedang cuba menyembunyikan seseorang daripada terkena tindakan? Saya sentiasa menyokong SPRM supaya menyiasat isu ini. Dan baru-baru ini pula semalam ada satu pula berita yang didedahkan bahawa pembelian itu tidak ada pun bukti untuk perolehan. Maksudnya tidak ada risit kah? Sedangkan beli telur ayam pun ada risit. Yang ini 13 juta tak ada risit. Yang paling menyedihkan ialah daripada yang rosak itu hanya sedikit sahaja yang layak untuk mendapat waranti, diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Di mana suara Perikatan Nasional? Mana pemimpin-pemimpin yang sepatutnya mempersoalkan pemimpin mereka sendiri kenapa terjadinya perkara ini? Kita semua dikejutkan dengan isu 93 unit ventilator yang telah dibekalkan oleh sebuah syarikat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak dapat digunakan ketika negara sedang berdepan dengan cabaran amat gentir, iaitu usaha memerangi pandemik COVID-19 pada ketika itu. Isu tersebut bukan sahaja satu tuduhan sembarangan, tetapi ianya kerana telah pun dilaporkan di dalam laporan Ketua Audit Negara. Termasuk di dalam laporan Ketua Audit Negara, maknanya memang perkara ini telah berlaku merugikan negara. Laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 siri 2 yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada Khamis yang lalu memang menyatakan bahawa negara telah kerugian kerana 93 unit ventilator ini tidak dapat digunakan. Kita berharap SPRM dapat melaksanakan tugas menyiasat dalang siapakah, dan kalau ada salah guna kuasa atau penyelewengan kewangan, takkanlah yang penting ada barang, tak kira lah boleh pakai ke tidak, yang penting ada dapat duit. Oi, ini tak boleh. Seperti yang dinyatakan di dalam laporan tersebut, Kementerian Kewangan pada 25 Mac tahun 2020 telah meluluskan permohonan untuk pengecualian kepada KKM terhadap tata cara perolehan darurat bagi membolehkan pembayaran pendahuluan sebanyak 30 juta ringgit Malaysia yang dibuat kepada syarikat terbabit bagi perolehan 500 unit ventilator dengan kos anggaran sebanyak 50 juta ringgit Malaysia. Walau bagaimanapun, syarikat tersebut hanya dapat
membekalkan sebanyak 136 unit ventilator ke fasiliti kesihatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia secara berperingkat mulai 1 April sehingga 19 Mei 2020 yang lalu dengan nilai perolehan sebanyak 20.1 juta ringgit Malaysia. Pada 4 Jun tahun 2020, KKM memaklumkan kepada syarikat tersebut bahawa beberapa ventilator yang dibekalkan didapati tidak sesuai dan perlu dinaik taraf sebelum digunakan. Mesyuarat rundingan harga pada 1 September tahun 2020 itu telah bersetuju untuk meluluskan peruntukan sebanyak 3.97 juta ringgit bagi membolehkan kerja naik taraf dilakukan oleh syarikat berkenaan sekaligus menjadikan kos keseluruhan telah meningkat sebanyak 24.07 juta. Namun daripada 136 ventilator yang dibekalkan itu hanya 28 unit saja yang dapat digunakan, manakala 15 unit lagi dikembalikan kepada penghilang di luar negara dan 93 unit lagi tidak memenuhi ujian spesifikasi teknikal serta ujian prestasi dan kuantitatif. KKM dalam maklum balas bertarikh 7 Oktober 2020 kepada Jabatan Audit Negara menyatakan bahawa 93 unit ventilator yang tidak dapat digunakan itu telah dilupuskan kepada Pusat Latihan Teknikal bagi tujuan kemahiran dan latihan. Walaupun kesemua 93 unit ventilator berkenaan tidak dibuang atau tersadai begitu sahaja, penggunaannya sudah pun tersasar daripada matlamat asal pembelian, iaitu untuk membantu proses rawatan pesakit COVID-19. Banyak lagi isu-isu lain berkaitan dengan perolehan KKM ketika tempoh darurat di bawah Kerajaan Perikatan Nasional PN. Dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara 2021 Siri 2 seperti sebanyak 1.1 juta dos vaksin tamat tempoh. Selain itu, berlaku lebihan peralatan perlindungan PPE yang sangat ketara dengan nisbah penggunaan hanya 2.2% dan 3.1% dengan baki masing-masing sebanyak 3.08 juta pasang dan 0.84 juta helai. Lebih mengejutkan, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional setakat ini hanya mendiamkan diri daripada membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan KKM yang berlaku ketika pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sikap mereka itu jauh berbeza dengan kelantangan yang mereka tunjukkan dalam isu-isu lain seperti perolehan kapal tempur pesisir LCS, One Malaysia Development Berhad, One MDB dan SRC International dan Menu Rahmah. Yang bersuara pula pun adalah Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yi dari DAP yang menggesa kerajaan mengambil tindakan terhadap semua pihak yang terlibat dalam isu perolehan 93 unit ventilator yang bermasalah itu sehingga menyebabkan berlaku kerugian dana awam sebanyak 13.07 juta. Apakah pemimpin-pemimpin PN hanya berani berlagak seperti hero apabila timbul isu yang dikaitkan dengan pihak lawan, namun cuma diam menikus jika kontroversi terpalit di batang hidung sendiri? Sepatutnya pemimpin-pemimpin PN tidak perlu takut-takut dalam hal ini bagi membuktikan mereka benar-benar menjiwai slogan PN bersih dan stabil atau PN best yang bakal dikitar semula pada 6 pilihan raya negeri tidak lama lagi. Daripada Malaysia Gazette, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.